Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma sallimna li Ramadan. Ya Allah, sejahteralah kami untuk bertemu dengan Ramadan. Wasallim Ramadan lana, dan sejahteralah Ramadan untuk kami. Watasallamhu minna mutaqabbala. Ya Allah, terimalah segala amal ibadah kami di bulan Ramadan yang penuh berkat nanti. Amma ba'du. Yang saya kasihi Al-Fadhil Tuan Pengurusi, Tuan Imam, para EJK masjid dan muslimin dan muslimat yang dikasihi Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, pada malam yang penuh berbahagia ini kita dapat bertemu. Dan malam ni saya kira sambunganlah sedikit perbincangan kita daripada risalah yang kecil ini, iaitu As-Sufiyah fi Mizanil Kitab was Sunnah. Tentang kita akan bincangkan sedikit tentang golongan sufi, kita panggil, ataupun golongan tasawuf mengikut pandangan Al-Quran dan juga As-Sunnah. Apa tujuan saya baca benda ni? Bukan tujuan untuk mencari salah orang ataupun menyalahkan mana-mana kumpulan ataupun mana-mana individu. Cuma sekadar untuk kita pakat tengok, pakat ambil panduan, mana-mana yang baik kita ambil sebagai agama kita. Nah, mana-mana yang tidak baik kita pakat beki. Ini hasratnya dan ini tujuannya. Dalam risalah yang kecil ini ada lebih kurang dalam 25 poin, 25 benda yang dibincangkan berkaitan dengan tasawuf ataupun sufi, kita kata. Dan saya tak berhasrat untuk baca semua. Saya hanya baca benda yang waqi'i, benda yang kita boleh tengok sendiri, yang mungkin boleh jadi ada tempat kita, dan kita adu bagaimana pandangan Al-Quran dan juga bagaimana pandangan Sunnah. Alhamdulillah, pagi tadi saya sempat baca sehingga poin yang ke-7, dan insya-Allah malam ni kita cuba baca poin-poin yang seterusnya, supaya dia menjadi panduan dan sempadan kepada kita. Nampak? Di awal muqaddimahnya disebut tentang, katanya pengarang, laqad intasharat sufiyah fi biladil alamil islami. Dia kata telah tersebar luas fahaman ataupun kumpulan yang kita panggil kumpulan sufi di seluruh negara umat Islam, termasuk negara kita tak terkecuali. Dan sebelum kita bincang, saya sebut selalu, kita tak pukul rata, bukan kita pakai tak semua salah ke tidak. Yang mana benar kita terima, tak? Yang mana bercanggah dengan Al-Quran dan juga Sunnah, kita mesti perbaiki. Sebab memang kita kata semua kumpulan-kumpulan dalam Islam ini, mereka semua dengan niat untuk melakukan kebaikan, betul tak? Semua orang dia nak beragama, dia nak mendekatkan diri kepada Allah. Tak? Termasuk kita kata golongan-golongan yang tersasar pun, kita kata Mu'tazilah dan sebagainya. Apa yang jadi gitu? Alasan utama dia nak mendekatkan diri kepada Allah, alasan utama dia nak beragama. Cuma kadang-kadang tersilap dalam tak memahami, dalam beramal dan sebagainya. Begitulah juga kita kata golongan-golongan seperti ini. Dia kata laqad intasharat as-sufiyah fi biladil
alamil islami, telah tersebar luas kefahaman tasawuf ataupun sufi di seluruh negara-negara umat Islam, termasuk negara kita tak terkecuali. Wanqasaman nasu fiha ila fariqain, dan umat Islam terbahagi kepada dua kumpulan besar dalam menghadapi golongan ini. Muayyidun wa mu'aridun, ada sebahagian yang bersetuju dengan fahaman mereka dan juga amalan-amalan mereka, dan ada sebahagian mu'aridun, menentang, tidak bersetuju dengan fahaman yang mereka bawa. Fa kaifa ya'riful muslimul haq, bagaimana seorang muslim, kita sebagai seorang individu muslim, macam mana kita nak tahu kebenaran? Siapa di pihak yang benar dalam isu ni? Hal huwa ma'al muayyidin lisufiyah fayasiru ma'ahum, adakah dia dari kumpulan yang nak menyokong lalu bersama dengan mereka, duduk di dalam majlis-majlis mereka? Am huwa minal mu'aridin, ataupun dia nak tergolong dalam kumpulan yang tak bersetuju dengan golongan ini, fayajtanibuhum, lalu mereka menjauhkan diri dari fahaman dan juga amalan-amalan yang mereka bawa. La budda minar ruju' ilal kitabi was sunnah. Nak tahu kita nak duduk dalam kumpulan mana, dia kata kita kena kembali memahami ataupun kembali merujuk kepada Al-Quran dan juga As-Sunnah Nabi SAW, li ma'rifati dzalika, untuk kita tahu mana kedudukannya. Amalan biqaulihi ta'ala ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, fa in tanaza'tum fi syai' farudduhu ila Allahi wa rasulih. Kita beramal dengan ayat yang Allah sebut di dalam surah An-Nisa. Allah kata fa in tanaza'tum fi syai', sekiranya kamu berselisih dalam satu-satu hal, satu-satu urusan, terutamanya urusan agama, farudduhu ila Allahi wa rasulih, maka hendaklah kamu kembalikan urusan tadi, adu dengan kitab Allah, dengan Allah, adu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sekiranya menepati, bismillah, kita beramal dengannya, kita setuju dengan apa yang dibawa. Sekiranya tidak, kita berlepas diri. Ini prinsip sebagai seorang muslim dalam menghadapi apa-apa sahaja isu. Apa-apa sahaja isu. Ini sebagai panduan utama, dia kata. Maka kita ambil poin yang ke-8. Saya baca ni hak yang berlaku, hak yang kita boleh tengok depan mata. Antaranya dia kata, tuan pengarang ni dia buat kajian bertahun lamanya. Dia pergi duduk dalam kumpulan tarikat ni, kumpulan tarikat tu, duduk dalam majlis sufi ni, majlis sufi tu, dan lalu dia buat kajian tentang mereka. Lalu keluarlah hasil buku yang ataupun risalah yang kecil ini. Risalah yang kecil ini dia ambil daripada buku utama yang dia buat kajian penuh, Ma'lumatun Muhimmah Minad-Din. Itu buku hak yang dia bahas ataupun yang menjadi kajian dia. Okey, poin yang ke-8 dia kata as-sufiyah tubihur raqas wad-duf wa raf'us saut bidzikri. Dia kata sebahagian, kita sebut dah bukan semua. Ada sebahagian ahli tasawuf ataupun golongan yang disebut dinisbah kepada sufi ni, mereka betul-betul beramal dengan sunnah. Hak ni tak ada masalah. Dia berzikir dengan zikir sunnah, bismillah. Kita ambil tengok contoh istilah lah, kita berbeza dari sudut istilah. Istilah yang Quran guna, yang hadis guna, tazkiyah, penyucian jiwa. Tapi istilah yang makruf, kita kata tasawuf, sufi. Kita tak balah lah bab istilah ni. Cuma apa yang dibawa, apa yang difaham. Sebagaimana Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, kita setuju belakangi apa yang disebut oleh Imam Nawawi. Sebab Imam Nawawi ni salah seorang ulama kita. Khususnya dia adalah imam dari kalangan ulama-ulama mazhab Imam Syafi'i. Dan dia bukan setakat reti dalam ilmu hadis, dia bukan setakat reti dalam bab fiqh mazhab Syafi'i, tapi dia juga terkenal orang yang kuat dari sudut tazkiyah dia, penyucian jiwa dia. Salah satu kitab yang masyhur dia, kitab Riyadhus Salihin. Betul tak? Boleh katakan kitab Riyadhus Salihin ni semua masjid surah bala buka kitab dia ni, tak?
pakat baca. Benda panduan kitab ni bincang bab benda, bincang bab akidah lah. Bincang bab fiqh dak. Dah dia bincang bab benda, dia bincang bab tasawuf kita kata. Ataupun istilah yang Quran guna tazkiyah, penyucian jiwa. Imam Nawawi tunjuk kita kaifiat penyucian jiwa berdasarkan Quran dan juga sunnah. Kalau kita perhati, kita tengok kitab Riyadhus Salihin ni, dia tak ada bawa benda lain melainkan qala Allah qala Rasulullah. Betul tak? Mula sekali bab dengan ikhlas. Dia kata kita nak start menyuci jiwa, nak start nak bersih hati ni, mesti ikhlas dulu dalam amal kita. Tak? Lepas tu pergi bab taubat. Ini susunan. Dia susun bab tu mengikut step-step bagaimana kita nak menyuci jiwa berdasarkan panduan Al-Quran dan juga As-Sunnah. Kalau orang nak nyuci jiwa ataupun dia nak nisbah, dia tasawuf, dia sufi sebagaimana yang ditunjuk oleh Imam Nawawi, bismillah. Tak? Dan kita bukan seorang dua. Ulama-ulama yang bincang tentang tazkiyah ni ramai. Termasuk Ibnu Jauzi rahimahullahu ta'ala, termasuk Ibnu Qayyim, dan ramai lagi ulama-ulama yang bincang, yang tulis kitab khusus berkaitan dengan tazkiyah, berkaitan dengan penyucian jiwa, ataupun dalam istilah lain kita panggil ihsan. Tak? Muhsinin, orang yang nak memperbaiki ibadah dia, nak memperelokkan diri dia untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi golongan ni sebahagiannya dia kata as-sufiyah tubihur raqas wa duf wa raf'is saut bidzikri. Sebahagian golongan ini yang kita kata tersasar sikit amalan yang mereka buat, mereka mengharuskan berzikir sambil menari, kita panggil, sambil joget. Tak tahulah pak kita ni ada ke tak, tapi saya sendiri saya pernah tengok amalan lagu ni, dia berzikir sambil joget. Bukan di lain ni, dalam masjid, dalam surau dia berzikir atas nama zikir, atas nama zikrullah. Pelbagai alasan ataupun hujah-hujah yang dia bawa untuk membenarkan tindakan dia. Sedangkan kita tengok lepas ni apa panduan Quran ataupun sunnah dalam bab berzikir ni. Begitu juga sebahagian yang berzikir dengan menggunakan duf, guna alat muzik, gendang. Minta maaf saya sebut, sepanjang saya ngaji zikir, sepanjang kita hidup ni dari sapalah tahun 2000, tak pernah kita tengok orang main gendang dalam masjid surau. Tak pernah kita tengok. Tapi mutakhir ni berlaku. Tak? Berlaku. Sini saya tak tahulah, tempat saya berlaku 2-3 butir masjid atas nama berzikir dia gendang. Bukan belakang tu, bukan luar tu ni. Di mihrab ni dia bergendang atas nama zikir. Dan saya pernah berdialog dengan seorang Tok Syekh tasawuf lah di Yaman. Saya tanya, apa main gendang ni, duf ni? Dia kata duf ni bila kita katok ni, kita panggil alasan logik dia. Bila kita katok tup 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 nang, dia kata bila kita katok gendang ni sambil kita berzikir ni, tup 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 ni maksud dia benda. Kok bahasa Arab tup ni maksud dia bertaubatlah, bertaubatlah. Dia kena kot tu, tak? Tup ilallah, tup ilallah. Dia kata jadi tak apa, dia kata. Tak? Sebab dengan kita gendang ni, kita ingat kita nak bertaubat kepada Allah, dia kara. Jadi ini sebahagian, kita tak kata semua dah. Sebahagiannya dia berzikir dengan alat muzik, sebahagiannya dia berzikir dengan melopak-lopak. Tak? Kalau kita tengok, tak mana sambah majlis zikir lagu tu. Dan juga waraf'us saut bizikri, dan mengangkat suara ketika berzikir, zikrullah. Mengangkat suara ketika berzikir. Minta maaf sebut. Sebab kita kadang-kadang kita terpengaruh, kita masyarakat Malaysia ni banyak sangat kita terpengaruh dengan amalan-amalan kesufian ni. Dah, amalan-amalan kesufian tanpa kita sedari. Termasuk salah satunya berzikir kuat ni. Sedangkan dibincang oleh para ulama, termasuk imam mazhab kita sendiri, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, dalam bincang bab zikir ni ditanya mana lebih afdal, zikir bil jahri atau bis sir, maka dia kemukakan zikir secara sir, secara diam itu lebih afdal. Nampak tak?
minta maaf, tak termasuk zikir-zikir kita yang kita baca selepas sembahyang. Lebih afdalnya dalam keadaan senyap ataupun perlahan. Tambah-tambah jika kita tengok belakang ada orang tengah sembahyang, lagilah kita kena perlahan. Jangan sampai tahap kita berzikir mengganggu orang solat. Ni tak boleh. Bukan setakat berzikir, baca Quran pun tak boleh kita sampai perekat mengganggu orang yang sedang solat. Makruh. Baca Quran tu bagus, tinggi suara tu yang menyebabkan orang terganggu dengan bacaan kita, tak boleh. Bukan setakat sembahyang ulama bincang. Kalau orang tidur sebelah kita, waktu tidur lah, dia tidur, lalu kita baca Quran dengan kuat, salah tak salah agak-agak? Ganggu tak ganggu dia? Ganggu. Mu nak baca Quran perlahan pun boleh baca, tak? Tapi jangan sampai tahap mengganggu orang. Ini antara fahaman yang dibawa. Lalu Tuan Syekh kita wari ayat Quran. Dia kata qala Allah Ta'ala, yang berselisih dengan apa yang dia buat. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallaha wajilat qulubuhum. Allah kata sesungguhnya orang-orang yang benar beriman kepada Allah, apabila disebut nama Allah, wajilat qulubuhum, akan bergetarlah hati mereka. Akan bergetar hati mereka. Surah Al-Anfal. Nah, thumma tarahum, lalu dia kata mu boleh tengok juga puak-puak ni yadhkuruna bilafzi Allah 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 hatta yasiluna ila talaffuz bi kalimah war rasul sallallahu alaihi wasallam yaqul afdalu dzikri la ilaha illallah. Hadis riwayat Imam Tirmizi, hadis yang hasan. Dan mu boleh tengok puak-puak yang berzikir dengan zikir, kadang zikir dengan alat muzik, kadang zikir dengan menari dan sebagainya, mereka sampai tahap mereka berzikir dengan kalimah Allah Allah saja. Ni dibincang panjang lah ni dah. Sebab tu kita kata ada sebahagian orang bersetuju, ada sebahagian orang tak setuju dengan zikir ni. Sebab apa? Sebab para ulama kita bincang. Dulu mula-mula orang bawa isu ni, orang tuduh macam-macam bila orang larang ataupun orang condemn tentang zikir kalimah dengan kalimah Allah Allah saja. Tuan-tuan, benda ni dibincang lama dah oleh para ulama, termasuk ulama mazhab kita. Tak, termasuk ulama mazhab kita. Termasuk tok-tok guru di alam Melayu kita ni, dia bincang isu ni. Dan para ulama kita tidak bersetuju dengan zikir lagu tu. Tuan-tuan boleh rujuk dalam kitab, ada seorang sahabat kita, dia bawa, dia nakalkan dari kitab mana? Kitab Syarah Matan Jauharah At-Tauhid. Ni kitab alam Melayu kita, kitab pondok kita. Disebut dalam ni tentang tak bersetuju dengan zikir lagu ni. Sebab zikir yang terbaik sebagaimana yang Nabi sebut. Faham? Ada orang dia buat hujah dengan alasan kan Allah sebut dalam Quran kan, uzkurullah, dia kata tak, sebutlah mu nama Allah. Tu dalil dia kata. Uzkurullaha katsira, sebutlah nama Allah banyak-banyak. Lalu dia berhujah dengan ayat ni, dia kata kalau gitu kita boleh sebutlah Allah 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 dengan banyak. Tuan-tuan semua, kita juga jumpa dalam Quran ayat Allah kata aqimis salah. Allah kata, tahu tak? Sepatutnya Allah sebut aqimis salah, dirikanlah salat. Kita juga temu dalam Quran ayat ni dekat nak Ramadan ni, kita akan temu tok-tok imam kita, ustaz-ustaz kita akan baca ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tak, ayat tadi Allah kata aqimis salah, dirikanlah solat. Sepatutnya. Ayat bab puasa pula, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu puasa. Gitu je sebut. Tiba-tiba time kita nak semayang, macam mana kita semayang? Mana kita nak start semayang? Adakah sekadar ikut pada ayat ni aqimis salah? Mu pandang-pandang mu semayang lagu mana? Tak. Faham? Sebelum masuk bulan Syaban ni, kita bulan Rejab, Masjid Surau banyak sambut benda kita panggil Isra' wal Mi'raj. Kita dengar belaka cerita bagaimana proses kewajipan solat kepada kita. Begitu semua proses untuk mewajibkan solat kepada kita. Nabi SAW naik menghadap Allah untuk terima watikah solat ni.
Sesah situ dak. Turun esokkan Jibril mari pula. Waktu zuhur ajar Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana kaifiat solat. Bermulanya takbiratul ihram sehinggalah salam. Sudah dah lagi esok turun pula. Kalau kita baca hadis, dak. 2 hari berturut-turut Jibril alaihi salam mari ajar Nabi kaifiat solat. Nampak tak? Adakah kita kata ikut pandai kita nak semayang ke mana? Sebab Allah suruh semayang saja. Tak ada orang faham gitu. Mesti kita solat sebagaimana Nabi sebut, sallu kama ra'aitumuni usalli. Mu kena semayang macam mu tengok aku semayang. Dan Nabi sendiri terima cara kaifiat solat ni Jibril yang ajar. Hari pertama Jibril mari turun, ajar di awal waktu. Begini semayang dia, begini. Esokkan Jibril turun juga, mari ajar di akhir waktu dia. Sampai tahap tu. Begitulah puasa. Bila mari ayat kutiba alaikumus siyam, diwajibkan kamu puasa, lalu dia ajar kaifiat dia orang dia puasa. Masa mana nak sahur, masa mana nak buka, apa perkara-perkara yang membatalkan puasa. Dan itulah yang kita amal. Tiba-tiba mari dalam bab zikir, Allah kata uzkurullah, berzikirlah, sebutlah nama Allah ni. Pandai kita sebut gitu je tanpa kita ikut panduan Nabi lah, tak betul kita tu faham gitu lah. Bila Allah kata uzkurullah, macam mana nak uzkurullah ni? Mu tengok gua ni Nabi sebut tak? Bagaimana kaifiat Nabi sebut? Pernah ke Nabi berzikir dengan kalimah Allah, 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 Allah? Tak pernah tuan-tuan. Carilah mana-mana hadis tak? Mana-mana kitab azkar. Carilah kitab azkar Imam Nawawi ke, tak? Kitab Amalul Lailah, tak? Yaum wal Lailah ke. Kitab apa saja yang menyatakan tentang zikir-zikir Nabi ni, kita tak temu bahawa Nabi pernah berzikir lagu tu sahaja. Dan benda ni dibincang. Antaranya Izzuddin bin Abdul Salam, dia sebut tentang benda ni. Dia kata tak boleh kita beramal dengan zikir lagu tu. Tambah pula, setengah pula bila dah naik makam siapa zikir Allah Allah, dia naik pula zikir hu. Ni saya pernah tengok di Yaman. Setiap kali selepas sembahyang 5 waktu, Tok Syekh dia akan berzikir hu 10 kali lepas sembahyang. Tuan-tuan tahu tak hu ni benda masuk? Hu ni masuk dia. Maknanya dia lepas sembahyang dia zikir dia sebut. Siapa yang dimaksud dia ni? Maksud dia kata Allah dia tu. Payah sangat kena sebut subhanallah. Payah sangat kena sebut alhamdulillah. Payah sangat kena sebut subhanallahil azim. Subhanallahi wa bihamdih. Payah sangat ke? Sedangkan Nabi kata kalimatan khafifatan 'alal lisan. Nabi kata 2 kalimah yang ringan di lidah. Thaqilatan fil mizan, tapi berat di timbangan amal. Habibatan ilar rahman, dan dikasihi sangat-sangat oleh Allah Subhanahu wa taala yang bersifat ar-Rahman. Subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Dan zikir-zikir Nabi tak pernah zikir mufrad lagu tu, tak ada. Sedangkan golongan ini bawa kepada kita zikir-zikir seperti ini. Lalu sebahagian umat Islam dia meninggalkan zikir-zikir yang diajar oleh Nabi, semata-mata ikut zikir ni. Alangkah sedihnya kita kata lah. Sedangkan kalau kita baca kitab-kitab zikir ni, Allahu Akbar, terlalu banyak zikir Nabi yang tak teramal kita. Tak dang nak beramal kita dengan zikir yang Nabi ajar, zikir sahih ni. Baik zikir selepas mayang, baik zikir di waktu pagi, baik zikir di waktu petang, baik zikir sebelum tidur, baik zikir bangun tidur. Banyak sangat zikir yang Nabi ajar. Zikir selepas mayang ni tak habis kita baca hak sebagaimana Nabi baca. Tiba-tiba kita pergi. Saya dalam bab zikir saya lebih, orang kata kita ambil pandangan yang sederhana. Dalam bab zikir ni, ulama kata zikir ni ada 3 kategori. Pertama, zikir sahih. Zikir yang betul mari dari lidah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ataupun yang diamal oleh para sahabat, diakui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini zikir sahih kata. Ada zikir yang dhaif. Zikir ada riwayat dalam hadis tapi dibincang oleh para ulama tentang kesahihan hadis itu. Sebagaimana kita ambil tentang apa? Doa yang biasa kita makruf yang kita baca bila nak masuk Ramadan ni. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Para ulama kata zikir ni dhaif tapi boleh beramal.
selagi maksud dia sahih. Faham? Tapi di sana ada zikir yang sahih. Kenapa kita tinggal zikir yang sahih, kita pergi beramal hak yang dhaif? Kalau nak kira dak keutamaan, utamalah benda hak Nabi baca dulu. Antara doa yang Nabi baca, Allahumma sallimna li Ramadan wa sallim Ramadan lana wa tasallamhu minna mutaqabbala. Itu doa hak Nabi sendiri baca bila menjelang Ramadan. Tapi kita baca tak, kita tinggal. Kita lebih utama hak lain. Tak apalah, kita kata tak salah. Tapi kalau nak bincang mana hak afdal, hak ni afdal. Hak Nabi sebut lebih afdal, betul tak? Tapi oleh kerana dah kita lama dah kita beramal ni, kita tinggal. Kita tinggal yang menjadi keutamaan dia. Jadi pertama zikir hak sahih kita tu. Yang kedua zikir dhaif. Boleh beramal selagi maksud dia tidak salah, tidak menyalahi dak syariat, boleh beramal. Sebagaimana kita ajar doa makan kepada budak-budak pasti kita, tak? Allahumma barik lana fi ma razaqtana. Ni ulama kata dhaif, tapi boleh beramal tak? Boleh. Tak. Ada yang ketiga zikir yang tidak warid. Tak ada sandaran dia daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang zikir-zikir yang disusung oleh para ulama, bukan orang barang ulama orang susung. Hak ni kena tengok dulu. Sekiranya maksud dia baik, tak bercanggah, bismillah, boleh beramal. Tak. Tapi sekiranya maksud dia bermasalah, tinggalkan. Nampak tak? Tinggalkan. Sebab hak orang reka ni, hak orang susung ni, sebab dia susung bukan berpandukan wahyu, dia susung berdasarkan kefahaman dia. Dan hak orang susung ni macam-macam orang lah. Ada zikir-zikir yang disusung oleh Syiah. Tak? Ada zikir-zikir yang disusung oleh ulama-ulama, orang kata tasawuf yang hulu, yang melampau, sebagaimana golongan Nur Muhammad dan sebagainya. Zikir yang ma'ruf tempat kita, benda tentang zikir munajat. Hasbi Rabbi Jallallah, ma fi qalbi ghairullah, Nur Muhammad sallallahu. Zikir ni bukan ulama-ulama Saudi saja yang marah. Malah di kalangan ulama-ulama di tanah air kita ataupun di alam Melayu kita pun tak setuju dengan zikir ni. Saya pernah tengok satu video dari Syekh Nuruddin Al-Banjari. Bila ditanya tentang zikir ni, boleh rujuk, boleh tengok dalam YouTube dia. Bila orang tanya dia tentang zikir Hasbi Rabbi Jallallah, ma fi qalbi ghairullah, Nur Muhammad sallallahu, lalu dia kata patut kena ubah sikit. Dia kata daripada Nur Muhammad kena ubah ala Muhammad sallallahu. Apa dia ubah? Sebab ada masalah dari sudut makna dia. Dan masalah dia bukan kecil, berat masalah dia. Dia kait dengan akidah. Saya tak mau bincang panjang lah benda tu, tapi dibincang oleh para ulama. Sebab benda ni, zikir ni tak mari daripada Nabi. Tak ada dalam riwayat yang sahih, tak ada riwayat yang dhaif. Tapi zikir ni diada-adakan oleh orang lain. Faham? Sekiranya maksud dia betul, kita kata tak, sebahagian ulama mengharuskan berzikir dengan lafaz-lafaz yang bukan datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pun begitu, kalau ditanya antara tiga bentuk zikir ni, zikir yang sahih mari daripada Nabi, ataupun yang dhaif dari riwayat-riwayat dia, ataupun yang tak ada sandaran kepada Nabi ni, tuan-tuan, mana yang lebih baik? Tiga ni, mana agak-agak yang lebih baik? Sudah pasti kita kata zikir hak Nabi buatlah yang terbaik, yang lebih afdal dan yang lebih selamat untuk kita amalkan. Tak ada masalah lah dari sudut maksud dia, tak, dari sudut fadilat dia, tak pusing dah, tak sakit kepala dah kita bila kita berzikir dengan lafaz-lafaz yang diajar oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya sebut dah, saya tak larang, cuma saya kata lebih afdal kita beramal hak yang Nabi buat. Habis dah segala hak Nabi buat ni, Allah gilah tuan-tuan nak ambil hak lain pun. Cuba usaha dulu hak Nabi amalkan. Kita tengok sepanjang bulan Ramadan ni ada zikir-zikir yang Nabi ajar. Bismillah, kita tuntut, kita ambil tahu. Nah, ada satu aplikasi yang baik yang boleh tuan-tuan pakai rujuk, aplikasi yang dibuat oleh sahabat kita dari Indonesia. Nama dia apa doanya. Apa doanya? Dalam tu disenaraikan doa-doa, zikir-zikir yang mari daripada mulut Nabi kita sendiri sallallahu alaihi wasallam. Utamakan yang tu. Ini. Tambah pula ada zikir dengan hu. Ada tempat zikir dengan dia zikir. Faham? Baru ni ada sepupu kita, dia tanya Ustaz. Dia tanya, kata Ustaz, ada ke nama Tuhan Daim? Kata Daim.
Sebab ada satu tarikat tempat dia ni, dia berzikir dengan daim. Daim dia baca, daim. Kita kata kita tak kenal, kita tak aja temu nama daim ni. Hak kita tahu coklat daim waktu kita makan ada. Nampak? Coklat daim ada. Dia beramal tu. Dan disebut fadilat-fadilat dia, kaifiat dia, sebut gini-gini berapa-berapa dak disebut seharian. Kita kata ada 99 nama Allah. Apa dah ambil salah satu tu? Betul benda ni daim ni ada dalam Quran tapi bukan nama Allah. Apa tujuan? Nampak tak? Ini. War Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqul, sedangkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebut afdalu dzikri la ilaha illallah. Seafdal benda yang kita nak berzikir adalah dengan kalimah tauhid la ilaha illallah. Hak ni afdal. Ini yang lebih afdal. Wa raf'us saut fi dzikri wa du'a manhiyun anhu biqaulillahi ta'ala. Sedangkan dia kata meninggikan suara ketika berzikir dan ketika berdoa, ianya dilarang, ditegah oleh Allah sendiri melalui ayat ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah innahu la yuhibbul mu'tadin. Dalam surah Al-A'raf Allah kata berdoalah, serulah nama Tuhanmu ni dalam keadaan tadarruan wa khufyah, dan dalam keadaan sesembunyi. Innahu la yuhibbul mu'tadin, sesungguhnya Allah tidak suka orang yang melampaui batas. Apa tafsiran melampaui batas ini? La yuhibbul mu'tadin fid du'a bitashadduk wa raf'is saut. Dalam tafsir Jalalain kita boleh rujuk tafsir Jalalain, bila mari ayat ni dia tafsir guna apa maksud la yuhibbul mu'tadin. Ayat depan Allah kata berdoalah kepada Allah dalam keadaan penuh khusyuk, dalam keadaan penuh tawaduk, dalam keadaan khufiyah, tersembunyi. Innahu la yuhibbul mu'tadin, dan Allah sekali-kali tidak suka orang yang melampaui batas. Apa melampaui batas? Tafsir Jalalain kata la yuhibbul mu'tadin fid du'a bitashadduk wa raf'is saut. Allah tak suka orang berdoa dengan paksa-paksaan dan juga dengan meninggikan suara. Dalam hadis war Rasul sallallahu alaihi wasallam yasma'u ashabahu yarfa'una aswatahum fayaqulu lahum ayyuhan nas irba'u ala anfusikum fa innakum la tad'una asam wala ghaiba innakum tad'una sami'an qariban wa huwa ma'akum. Hadis riwayat Imam Muslim. Nabi pernah dengar ada sahabatnya doa tinggi suara, ya Rab, ya Rab, ya Rab, dia doa. Dan saya perhati dalam bab doa ni, kalau kita tengok cara kaifiat Nabi berdoa, antara adab-adab dalam doa Nabi ni, Nabi doa pertama kita kata dengan perlahan doa ni, kecuali apabila terimam lah, dalam khutbah ke kena baca kuat lah supaya makmum dengar. Kuat pun kita kata jangan siapa mengganggu orang. Contoh tempat kita ni menjadi tradisi tempat kita, kita doa selepas sembahyang. Sebab berpandukan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila sahabat mai tanya Nabi, ya Rasulullah, ayu doa asma? Manakah doa yang paling didengar oleh Allah? Lalu Nabi kata dua tempat, iaitu di tengah 1/3 akhir malam dan juga selepas sembahyang 5 waktu. Cuma hadis ni ulama khilaf lah. Tempat kita pakai selepas sembahyang 5 waktu ni, iaitu selepas beri salam. Tak? Sebab Nabi sebut gitu, fi duburi salatin mafruḍah, di selepas sembahyang 5 waktu. Tapi sebahagian ulama lagi dia faham maksud hadis ni bukan selepas sembahyang, tetapi di penghujung sembahyang, sebelum beri salam. Oleh kerana itu ada sebahagian besar tempat negara-negara umat Islam ni, dia tak doa macam kita lepas sembahyang. Tapi jangan kita salah faham. Jangan kita kata, oh ni set-set malah doa. Jangan. Faham tak? Sebab mereka fahami doa-doa ni yang Nabi sebut doa yang mustajab ni dalam semayang, sebelum beri salam. Nampak tak? Sebelum beri salam, kalau kita perhatikan doa-doa Nabi, terlalu banyak Nabi doa selepas pada tahiyat, selepas pada selawat, Nabi ada doa-doa yang Nabi baca sebelum beri salam. Maka sebahagian besar ulama dia faham yang dimaksudkan doa mustajab sini adalah selepas tahiyat, sebelum beri salam. Adapun tempat kita, tok-tok guru kita, ulama-ulama kita dia ambil faham iaitu duburis solah, iaitu selepas beri salam. Tak ada hal lah, ini khilaf kita, tak?
Berhenti dulu. Berhenti dulu. Dan apa ni? Kaifiat Nabi berdoa juga, adab Nabi berdoa juga. Nabi tidak berlagu-lagu dalam berdoa. Kalau kita perhatilah doa Nabi ni, Nabi tak mendayu-dayu, tidak orang kata ada lagu dia, tak. Berbeza dengan baca Quran. Baca Quran memang Nabi sendiri berlagu, dan Nabi ajar kepada kita, ajar kepada sahabat suruh berlagu. Taghannau bil Quran, Nabi kata. Tak, berlagulah, bacalah dengan suara yang baik bila baca Quran. Ada pun berzikir, ada pun berdoa, Nabi tak berzikir dengan berlagu. Nabi tak berzikir dengan Nabi tak berdoa dengan berlagu. Kalau kita perhati cara Nabi berdoa lah, maka ini cara yang terbaik kita kata. Quran, ya, Quran berlagulah, belajarlah supaya kita baca dengan berlagu. Nabi kata taghannau bil Quran. Tapi dalam bab doa Nabi tak suruh taghannau bid doa ataupun taghannau bizikr. Tak. Apa dia? Ini. Jadi ada sahabat dia angkat suara ketika dia berdoa dan ketika berzikir. Lalu Nabi pun dengar sahabat yang angkat suara tadi, Nabi pun kata, ayuhan nas, wahai manusia sekalian, irba'u ala anfusikum, perlahankan doa kamu ni, dia kata. Fa innakum la tad'una asam wala ghaiba. Sesungguhnya mu ni berdoa bukan mu seru Tuhan yang pekak ataupun Tuhan yang tak dengar, yang jauh. Innakum tad'una sami'an qariba wa huwa ma'akum. Sedangkan Nabi kata mu berdoa ni kepada Tuhan, satu zat yang maha mendengar. Nah, dan dia qarib, dia dekat denganmu. Wa huwa ma'akum, dan Allah sentiasa bersama kamu. Maka tak perlulah kita laung berdohong. Nah, dengan doa-doa kita dan juga dengan zikir kita. Ustaz, kan zaman Nabi itu kan ada hadis Ibn Abbas tak, tentang Nabi ni zikir kuat kat lepas sembahyang. Ya, hadis ni ada dalam Bukhari, tak, ada dalam Sahih Muslim tentang hadis berzikir. Nabi pernah berzikir kuat selepas sembahyang. Ibn Abbas pernah sebut, dia kata kami ni, masa tu Ibn Abbas masih kecil, dia kata kami tahu Nabi ni sudah tak sudah lagi sembahyang dengan raf'us saut, dengan meninggikan suara selepas sembahyang. Dia berzikir selepas sembahyang, sahabat boleh dengar di rumah. Betul kita. Tapi para ulama bincang, ini di awal Islam. Di awal Islam, Nabi nak ajar kepada para sahabat apa yang patut dibaca selepas sembahyang. Baca benda ni, baca benda ni, baca benda ni. Selepas para sahabat memahami bacaan-bacaan ataupun zikir-zikir selepas sembahyang, selepas tu Nabi berzikir dalam keadaan perlahan. Ini yang dibincang oleh para ulama. Jadi kita kata fiqhnya di sini, para imam kita, tak, tok imam kita yang jadi imam, dia boleh nak baca kuat zikir dengan tujuan li ta'lim, untuk ajar deh jemaah dia apa yang patut baca, ataupun untuk pandu jemaah dia untuk baca. Cuma jangan sampai tahap mengganggu orang. Sekadar-kadar dengar saja cukup ah. Tak, subhanallah, subhanallah. Makmum belakang faham, okey, masa ni baca ni. Tak, subhanallah, alhamdulillah. Jangan siapa, ya Allah, kadang-kadang kita pernah pergi masjid surah, nyep zikir dak. Allah, kita nak sembahyang sunat pun tak jadi. Subhanallah, 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 sekapung dengar dia berzikir pakai mic. Patut dak kita kata. Dia sudut fiqh. Kita bukan nak balahkan dia. Kita fikir tentang fiqh. Patut ke kita dengan zikir siapa tak kita ganggu orang nak solat? Sama ada orang sedang solat sunat ke, ataupun ada makmum-makmum yang masbuk ke? Patut tak patut? Tak patut. Dilarang oleh Nabi SAW. Jadi apa guna kita berzikir lagu tu? Sedangkan kita boleh berzikir perlahan. Sekadar bobo dengar telinga, tak ada masalah dah. Dok meriah dia kata. Bukan kita nak meriah ni, kita nak berzikir. Kita nak berzikir, nampak tak? Ini benda yang disebut Nabi. Lalu Nabi pesan ke sahabat tadi, mu bukan doa ke Tuhan yang pekak, yang siapa mu kena laung berdohong siapa dak. Mu bukan doa Tuhan yang gaib, tetapi mu berdoa kepada Tuhan yang sami', yang maha mendengar, qarib, yang cukup dekat denganmu, wa huwa ma'akum, dan dia sentiasa bersama kamu. Maka berdoalah perlahan. Tak, berdoalah dengan perlahan. Habis satu poin.
As-sufiyah tasta'milu duf al-musamma bil mazhar fi dhikriha wa huwa mizmaru syaitan. Tadi kita bincang dah benda ni. Tak, sebahagian sufi tak dia menggunakan duf, tak, gendang dan sebagainya ketika berzikir, dan benda ni tidak diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Betul ada hadis tentang Aisyah radhiyallahu anha tak mendengar dua orang hamba jariah dia main gendang. Betul. Tetapi main gendang tu bukan berzikir. Main gendang tu untuk berhibur. Tak ada masalah lah. Tiba-tiba kita guna gendang saat ni untuk berzikir. Lah. Bukan tu. Faham? Nabi ajar kepada kita bentuk zikir. Kaifiat zikir. Bagaimana cara berzikir. Faham? Tiba-tiba kita pergi tukar, kita buat cara lain. Jangan. Dan malah kadang-kadang siapa seolah-olah kita tasyabuh dengan kaum yang lain. Kaum mana? Kita boleh tengok golongan Nasara, dia tidak berzikir melainkan dengan muzik. Gilah tuan-tuan, pergi mana-mana gereja, pasti dalam dia ada piano. Bapa benda tujuan untuk berzikir. Betul tak? Kita tengoklah Yahudi mana zikir dia, mesti dalam keadaan rakas, dalam keadaan joget zikir dia. Kita boleh tengok sendiri. Tak? Kita tengok golongan apa, Hindu baik, Buddha baik, semua amalan dia dak, ibadat-ibadat dia mesti ada alat muzik. Tiba-tiba Islam nak buat gitu kok. Nabi kata mu akan ikut golongan Yahudi dan Nasara shibran ala shibrin, sejengkal demi sejengkal. Mu akan ikut belakang, Nabi kata. Tak? Siapa dia masuk lubang bewak pun mu ikut juga. Kita tak sedar. Faham? Tuan-tuan, berkaitan dengan apa ni, maksiat, kita tidak. Maksiat ni para ulama kata ada dua bentuk maksiat. Kita kena ingat molek. Pertama, maksiat bisyahwah, maksiat kerana hawa nafsu. Dan kedua, maksiat bisyubhah dia panggil. Hawa nafsu ni insya-Allah ramai orang Islam, terutama kita orang orang sejik surah ni, kita faham maksiat bisyahwah. Maksiat kerana ikut syahwat, ikut hawa nafsu. Zina, minum arak, judi dan sebagainya. Ni dia kata kerana syahwat. Maksiat kerana syahwat. Ada satu bentuk lagi maksiat, dia bukan kerana syahwat, tapi kerana syubhah. Kerana dia tak erti tentang agama. Salah satunya bentuk lagu ni kita kata. Tak? Dia beramal tidak berpandukan dengan Nabi ni, dia adalah maksiat dalam bentuk syubhah, kita panggil. Tapi tuan hak buat, dia berasa dia tak buat maksiat, dia berasa dia beramal. Faham? Dia berasa dia mendekatkan diri kepada Allah. Kita tengok golongan Syiah. Syiah ni kuat tak beramal? Kuat pada kita beramal. Faham? Mari bulan Muharram, Masya Allah, dia punya beramal berdarah ke diri. Pok kita rajin semayang apa pecah kepala. Tak rajin tak? Tapi pok Syiah, dia sambut hari Karbala, pecah kepala. Kita boleh tengok. Apa tujuan dia buat tu? Berdarah-darah pak. Anak-anak kecil dia toreh atas kepala ni. Tak? Tanya sambut Karbala. Dia toreh atas kepala, dia pun katok. Darah kembur. Kita tengok Allah macam pecah kepala. Apa tujuan? Taqarrub ilallah. Untuk mendekatkan diri kepada Allah. Betul ke benda ni? Boleh pahala ke benda ni? Tak, kita kata. Itu adalah maksiat bisyubhah, kita panggil. Tak, maksiat bisyubhah. Hati-hati kita dalam bab beramal ni. Jadi itu benda dia buat tak. Lagi ba'du sufiyah yadribu nafsahu bisikh hadid qailan ya jadah fatatihi syayatin liyusa'iduhu ala fi'lihi. Hak ni tempat kita tak ada, tapi saya pernah tengok dalam dalam video dokumentari, pernah berlaku di Iraq dan sebahagian negara umat Islam. Geng-geng yang ahli tarikat ni, dia cocok dengan besi di mulut dia. Bukan hak Hindu, macam hak Hindu buat tu lah. Kan kita aja tengok apa yang golongan Hindu di Batu Keh apa dia buat dia cocok besi tak darah. Dah sama benda sama dia buat. Pengikut-pengikut dia bila Tok Syekh dia buat lagu tu, dia anggap ini karamah, dia kata. Sedangkan benda tu dia main sihir.
Tak, dia main jin dan sebagainya yang menyebabkan dia buat tak darah tak benda. Tak. Lalu pengikut dia kata, oh ni tok guru kita ni karamah, tengok tak keluar darah pun. Ada tahap mereka semayang atas bara api. Dah apa kepedah kita kata. Ha. Dia nak tunjuk karamahnya dia boleh semayang atas bara api. Kita kata benda tu jurang. Faham? Macam-macam deh. As-sufiyah laha, kita sudah ni dah. Habis masa dah. Ada dua kita ambil dah. As-sufiyah laha turukun kathirah, katijaniyah wa syadhiliyah wa naqsyabandiyah wa ghairuha. Dia kata golongan sufi ni dia banyak tarikat-tarikat dia. Saya bukan kata tak setuju belaka dengan tarikat ni, tapi ada yang melampau kita kata. Tuan pengarang kita kata pokok tasawuf ni dia banyak tarikat. Ada tarikat Tijaniyah lah, Syadziliyah lah, Naqsyabandiyah lah, dan macam-macam lagi. Dan negara kita pun tak terlepas daripada benda ni. Sedangkan dia kata wal islamu lahu tariqun wahid faqat. Sedangkan Islam hanya ada tarikat satu saja. Tak, tarikat mana ni? Tarikat Muhammadi. Tarikat Nabi tunjuk. Hak Nabi bawa. Tak, mana tarikat Nabi bawa? Tak ada dengan masak sunnah-sunnah dia. Tak, nak berzikir, ambil hak sunnah-sunnah Nabi berzikir. Zikir pagi petang, zikir selepas sembahyang, zikir sebelum tidur, zikir bangun tidur. Itu tarikat Nabi kita kata. Sedangkan tarikat-tarikat ni kadang-kadang dia wari zikir-zikir tok syekh dia. Saya sebut satu pengalaman tok guru saya. Hak pernah ikut satu tarikat. Sebelum dia insaf lah. Dia pergi apa tu di di bukit lah. Pak tok guru dia kat Ngai Terjun. Dia pergi hari pertama pergi tok guru dia pun ijazahkan zikir benda ni 10,000 ke 20,000 berzikir benda ni. Dan dia berzikir duduk dalam kelambu, duduk dalam pondok seorang-seorang, duduk dalam kelambu berzikir. Hari pertama berzikir kena kaca ke jin kaca macam-macamnya, tarik kelambunya, geletek kaki dia kata air. Tak, hari kedua gitu juga jin kaca lah. Dia pergi ngadak tok syekh dia, kata syekh, kita ni duduk tengah berzikir kena kaca ke jin. Syekh dia pun tanya, selain pada zikir aku beri ni mu beramal dia lagi? Dia tanya, ada mu amal dia lain selain pada aku beri? Ustaz kita ni dia kata, ada. Dia kata dia sebelum tidur dia baca semua surah Al-Mulk. Sebelum tidur dia baca ni. Tok Syekh dia kata, tak payah baca lah, amal hak zikir aku saja. Bang, tuan-tuan faham tak benda maksudnya? Maksudnya zikir dia lebih bisa lagi pada hak Nabi ajar. Sedangkan salah satu sunnah Nabi SAW sebelum tidur baca surah Al-Mulk. Dan hamba Allah ni masa dia duduk pondok ni dia beramal benda ni. Tak, tiba-tiba tok guru dia kata, tinggal dulu, amal zikir aku saja. Tak, gelewak dengan hak aku ni tu jin kaca. Siapa tahap tu? Maknanya zikir tok guru dia lebih bisa daripada zikir yang Nabi ajar. Ini benda. Tak. Jadi dia kata macam-macam tarikat gini kita pergi tempat ni gini tarikat dia, kita pergi tempat ni gini tarikat ni. Macam tadilah, ada hak jenis zikir hu saja, ada hak jenis zikir saja, ada hak jenis zikir hai bunyi dak zikir. Macam-macam pasal. Tak, kalau kita perhati. Wad dalil, apa dalil kita kata tarikat Islam ni hanya satu saja, iaitu apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wad dalil hadis Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu hina qala khatta lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan biyadih. Nabi pernah lukis satu garisan kepada sahabat. Nabi duduk sembang dengan sahabat, tak? Lalu Nabi ambil kayu, Nabi pun toreh, Nabi lukis atas tanah. Khattan wahidan, Ibnu Mas'ud kata. Thumma qala hadha sabilullahi mustaqima. Nabi kata, bila Nabi garisan straight, Nabi kata inilah jalan Allah yang mustaqim, yang lurus. Inilah jalan dia. Hak Nabi tunjuk. Wa khattan khututan an yaminihi wa shimalihi. Di tengah garisan ni, Nabi buat pula garisan pendek-pendek tepi dia. Alik kiri dan alik kanan Nabi buat. An yaminihi wa shimalihi. Thumma qala hadhihi subul. Lalu Nabi kata, tepi garisan panjang hak straight sana ni ada jalan-jalan kecil, lorong-lorong lain. Tak?
Lorong-lorong lain, jalan-jalan yang lain. Lalu Nabi kata, laisa minha sabilun illa alaihi syaitan yad'u ilaih. Dan Nabi kata, tak ada satu lorong pun, hak lorong kecil-kecil ni, melainkan di sana, di simpang-simpang ini, ada syaitan yang menyeru kepadanya, mari ikut jalan ni, mari ikut jalan ni. Subul dia panggil, jalan-jalan yang lain. Thumma qara'a qawlahu ta'ala. Lalu Nabi pun baca ayat Allah. Apa ayat dia? Wa anna hadha sirati mustaqima fattabi'uh wa la tattabi'us subul fatafarraqa bikum an sabilih dzalikum wassakum bihi la'allakum tattaqun. Ayat dalam surah Al-An'am. Nabi lepas Nabi garis, buat garisan panjang, Nabi kata inilah jalan Allah yang mustaqim, yang lurus, yang Nabi tunjuk, yang diikuti oleh para sahabat tabi'in dan orang-orang yang selepas padanya. Tak? Tepi dia ada jalan-jalan lain di Takhening. Dan Nabi kata setiap lorong-lorong kecil di lorong yang straight ni, ada syaitan yang menyeru kepada lorong ni, mari ikut ni, mari lalu ikut ni, kau ni shortcut ni, kau ni boleh pergi syurga direct ni, kau ni semayang pakai niat saja, kau ni tak, macam-macam lah seruang-seruang dia. Lalu Nabi baca ayat, Nabi kata wa anna hadha sirati, sesungguhnya inilah jalanku mustaqiman, yang lurus. Tuan-tuan faham tak benda mustaqim ni? Mustaqim ni iaitu yang sesuai dengan Quran dan Sunnah, itu mustaqim. Al-istiqamah, siapa-siapa yang di atas landasan agama ni, itu mustaqim. Nampak? Allah kata wa anna hadha sirati mustaqima, dan sesungguhnya inilah jalanku yang lurus. Fattabi'uh, maka ikutilah jalan ni. Baik cara beramal, baik cara berakidah, baik cara berzikir, baik cara beribadah, ikutilah jalan ni. Wala tattabi'us subul, jangan sekali-kali kamu ikut jalan-jalan yang kecil yang Nabi tunjuk tadi. Fatafarraqa bikum an sabilih, lalu kamu akan terpisah daripada jalan yang lurus tadi. Dzalikum wassakum bih, demikianlah Allah mewasiatkan kepada kamu dalam cara beragama kamu, la'allakum tattaqun, moga-moga kamu capai tahap orang yang bertakwa. Betul, kita nak bertakwa kepada Allah, kita nak jadi golongan yang muttaqin, tak ada jalan shortcut, tak ada lorong-lorong yang lain melainkan lorong yang dilalui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dilalui oleh para sahabat dan mereka-mereka yang mengikuti golongan ini. Hak ni saja selamat. Adapun kita pergi cari jalan lain, tak, maka tidak selamat. Allah kata kalau mu nak bertakwa kepada Allah, ikutilah jalan ini. Baik. Akhir sekali saya sebut juga ni yang ke-15 ni, sebab ini juga jadi isu tempat kita, iaitu as-sufiyah sebahagiannya taz'umu anna Allah khalaqa Muhammadan min nurihi wa khalaqa min nurihi jami'al asya'. Dia kata sebahagian golongan sufi ni menganggap bahawa Allah mencipta Nabi kita Muhammad dengan cahaya. Ini dia panggil golongan Nur Muhammad. Tempat kita pun ada. Dia kata Allah telah mencipta Nabi kita ni bukan dengan tanah, tapi dengan cahaya. Bercanggah tak dengan Quran, hadis? Bercanggah. Sebab dalam Quran, dalam hadis kata Nabi ni dicipta macam kita juga. Tak? Daripada tanah juga, daripada air mani juga Nabi kita ni. Tapi golongan ni kata Nabi dicipta dengan cahaya. Wa khalaqa min nurihi jami'al asya', dan dicipta daripada nur Muhammad ni lah segala makhluk yang lain. Kita dengar tu nel halio, kalau kita dak erti lah, biasa dak Nabi kita. Wal Quran yukadzibuhum qaila, sedangkan Quran mendustai ucapan mereka, dakwaan mereka ni. Apa Quran kata? Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilai annama ilahukum ilahun wahid, dalam surah Al-Kahfi. Allah kata, Allah suruh Nabi sebut, qul, katakanlah kepada mereka wahai Muhammad, innama ana basyarum mithlukum, sesungguhnya aku ni bashar, manusia seperti kamu. Saya zaman ngaji dulu pernah ada isu almarhum Tok Guni Aziz kita. Dalam satu kuliah dia sebut Nabi Muhammad ni, dia kata macam mamak kampung kita lah. Marah orang tak? Sebahagian orang tak setuju ni marah. Tak, kurang ajar dengan Nabi dan macam-macam. Dia tak faham apa yang dimaksudkan oleh Tok Guru. Tok Guru kata Nabi ni bashar macam kita,
manusia seperti kita. Sebagaimana dalam ayat ni Allah kata, innama ana basyarum mithlukum. Aku ni manusia seperti kamu juga. Benda maksud seperti kamu ni, makna penciptaan Nabi sama macam penciptaan kita. Bukan kata dicipta daripada cahaya dan sebagainya. Nabi sakit demam macam kita juga, kenyang lapar macam kita juga, tak, makan minum macam kita juga. Cuma lebih nabinya yuha ilai. Hak ni je lebih dia. Dia menerima wahyu. Tak, lebih dia ismah min Allah. Dia mendapat pemeliharaan daripada Allah, maksum ketika dia hidup maupun ketika dia mati. Nabi kita maksum. Dua ni lebih nabi daripada kita. Hak lain dia serupa kita. Tapi sebahagian golongan tasawuf yang melampau ini, dia menganggap nabi ini dicipta daripada cahaya. Tak? Wa qauluhu ta'ala an khalqi Adam. Dan kita ingat Allah apabila Allah sebut tentang penciptaan Nabi Adam, idh qala rabbuka lil malaikah inni khaliqun basharan min tin. Allah kata dalam surah Sad, tak kala Allah berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan bashar, manusia, min tin, daripada tanah, bukan daripada cahaya. Tak, akidah kita jak kecek lagi kita belajar dalam kafar, dalam fardu ain dulu, yang dicipta daripada cahaya hanya para malaikat. Tak, tiba-tiba mari puak punah ni, dia kata Nabi dicipta daripada cahaya. Bukti, dia kata DNA Nabi ni tak ada nombor, ada cahaya je. Bisa tak? Faham? Bila masa dia cek DNA pun tak tahu. Dia kata cahaya je. Biasa DNA orang dia ada nombor, dia silang-silang itu. Hak Nabi cahaya-cahaya keluar. Maknanya Nabi dicipta daripada cahaya. Faham? Wa amma hadis. Dia ada hadis juga, hadis pandu. Awwalu ma khalaqallahu nura nabiyyika ya Jabir. Hadis ni tuan pengarang kita kata fahuwa maudhu'un wa batilun. Hadis yang mengatakan benda hak pertama sekali Allah cipta atas muka bumi ni adalah nur Muhammad. Kita dengar memang sedap tapi hadis ni para ulama hadis kata hadis maudhu' batil. Hadis ni palsu dan maksud dia adalah batil, bercanggah dengan Quran dan bercanggah dengan hadis-hadis yang sahih yang lain. Inilah sebahagian yang kita kata yang menyebab kita jadi berselisih. Sehari dua ni seolah-olah hangat sikit balah. Tak, sebab apa? Kita bukan balah bab benda khilaf yang diterima. Kita tak balah bab baca kunut. Orang nak baca-baca, orang tambah baca sudah. Dan ini semua dalam mazhab ahli sunnah. Kita pergi Mekah, Tok Imam Mekah tak baca kunut, salah ke? Tak salah. Dia ikut mazhab Hambali. Tak. Kita pergi ke Pakistan, orang Dinu tak baca kunut ke? Salah ke? Tak. Dia ikut mazhab Hanafi. Faham? Boleh tak kita semayang belakang dia? Boleh, tak ada masalah apa pun. Tanyalah mana-mana Tok Syekh, tanyalah mana-mana mazhab pun, boleh kita ikut semayang di belakang Tok Imam yang beza mazhab dengan kita. Tak? Faham? Apabila Nabi sebut ju'ilal imam liyutamma bihi, Nabi kata dijadikan imam ni, dilantik naik imam ni supaya kamu ikut dia. Maka para ulama fiqh bincang ikut setara mana? Ikut siapalah ikut mazhab dia. Tak? Siapa mereka kalau Tok Imam kita sujud sahwi, kita dah tahu apa sebab dia sujud sahwi, kena ikut tak ikut? Kita kena ikut juga. Kecuali dia buat benda yang tak membatalkan solat ataupun benda yang dia tak ingat, tu tak perlu ikutlah. Tak. Tok Imam semayang asar siapa 5 rakaat siapa? Boleh ikut tak? Ni pernah berlaku kita sendiri ni, pergi semayang kita baru bangun tidur. Mama gigi orang tolak jadi Tok Imam. 6 rakaat terus bang gitu. Ada sebahagian hak ikut, ada sebahagian hak berhenti terus, ada sebahagian mufarakah. Bang. 6 rakaat sejarah tu kita semayang paling banyak pahala gitu bang. Sebab 6 rakaat bang. Boleh ikut, tak boleh ikut dah lah. Tapi kalau Tok Imam kita semayang, contoh kita pergi Mekah, semayang dengan Tok Imam tak baca kunut, sah tak semayang kita? Sah. Dah batu kira ke mana lah? Kunut kan ulama bincang tak siapa tahu wajib. Dia hanya sunat muakkad. Faham? Bila kita ikut Tok Imam dah tak baca kunut, bismillah ikut. Nampak tak? Imam Syafi'i kita sendiri hak ju bawa mazhab yang baca kunut ni, apabila dia pergi ke Baghdad, dia semayang tak di masjid yang berdekatan dengan makam Imam Hanafi. Lalu puak-puak Hanafi ni tolak, puak-puak mazhab Hanafi tolak dia jadi imam. Tiba-tiba dia tak baca kunut.
kerana meraihkan pandangan Imam Hanafi, tak meraihkan orang-orang yang bermazhab Hanafi, dia tak baca kunut. Tiba-tiba kita keras siapa tak pergi semayang di Masjidil Haram, semayang di hotel, tak imam tak baca kunut bah ni. Tak perlu baloh benda ni. Ya. Semayang Jumaat. Ya, ni ada pernah sekali kita orang dak disunatkan musim Covid kita ni lah, dak di pihak majlis agama mengarahkan supaya baca kunut nazilah. Tiba-tiba Tok Imam ni dia baca, dia umum dah sebelum semayang Jumaat tu dia umum. Rakaat kedua kali kita kunut nazilah. Tiba-tiba dia dah ingat kunut. Lepas tu jadi dia sujud sahwi. Ya. Kita kata ikut kaedahnya tak perlulah sebab dia bukan sunat muakkad. Yang kita sujud sahwi ni mengikut pandangan mazhab Imam Syafi'i, mana-mana sunat ab'ad. Ya tak? Dalam solat dalam mazhab Syafi'i sunat ab'ad ni ada 4 perkara. Faham? 4 perkara. Pertama kita kata tahiyat awal. Tak? Kemudian selawat dalam tahiyat awal. Kunut subuh dan selawat dalam kunut subuh. Siapa-siapa yang tak ingat buat benda ni, tertinggal buat benda ni, maka pandangan dalam mazhab Imam Syafi'i kita, dia kena sujud sahwi. Dia tak perlu mendatangkan benda tu, dia sujud sahwi. Ini pandangan kita. Ada pun kunut nazilah, dia bukan sunat ab'ad. Dia hanya sunat berdasarkan situasi. Maka bila kita dah ingat, tak perlu sujud sahwi. Mungkin kita kata tak imam tu pun gabra juga, kejut guana dak. Dah ingat tu tak ada masalah lah, tak kesilapan sikit kita kata deh. Jadi inilah. Kalau kita faham benda tu tak perlu ikutlah, benda silap lah kita kira. Tak perlu kita ikut. Faham? Hak yang kita sebut saat ni kita kena ikut apabila kita tak tahu benda kes, benda sebab. Mungkin imam dia lebih tahu. Tak? Maka kita kena sujud sama juga dengan dia. Nak rayaknya itulah ikutan kita kepada imam kita. Jadi tuan-tuan, saya tutup benda ni. Isu kita hari ni, kita bukan baloh dari sudut pandangan-pandangan mazhab. Pandangan mazhab ni diakui. Baik bab kunut kita ke, baik bab semayang tarawih ke, baik bab apa, orang tak baloh pun benda ni. Tak, orang tak perlu baloh. Yang kita bincang, yang kita pertikai, benda-benda yang macam kita sebut saat ni. Amalan-amalan, ajaran-ajaran yang tak ada sandaran kepada Nabi baik, kepada para sahabat, malah kepada imam-imam mazhab, tak ada pun benda ni. Bab Nur Muhammadnya, bab zikir zikir bukan pandangan mazhab pun. Jangan sekali-kali tuang dengan mudah-mudah nak nisbah benda ni mazhab Syafi'i, ni mazhab Syafi'i. Jangan bermudah. Mesti kita amanah dengan ilmu kita. Nampak tak? Apa sahaja amalan kita buat hari ni, walaupun kita dah berzaman kita kata kita ni pengikut mazhab Syafi'i, tapi belum tentu benda kita buat ni selari dengan pandangan imam mazhab. Sungguh, kalau kita kaji banyak sangat benda-benda yang kita buat tak ada pun dalam mazhab, tapi kita akui, kita mendabik dada, saya mazhab Syafi'i. Masya Allah, kita kata. Kalaulah orang tu beramal dengan mazhab Syafi'i, orang tak balah pun. Contoh kita kata bab kunut, orang tak balah. Tak? Sebab ini kita panggil khilaf yang muktabar, khilaf yang diterima pakar oleh para ulama. Tapi dalam bab-bab gini, bab-bab puja kubur, bab-bab hak ni kita kata khilaf, tapi khilaf yang tak boleh kita pakar. Dalam bab kefahaman Nur Muhammad ini bercanggah dengan akidah yang mesti kita kena tolak dan mesti kita perbetulkan kepada masyarakat supaya faham mengikut panduan Al-Quran dan juga As-Sunnah. Kita dalam nak berzikir, kita dalam nak beramal, kita dalam apa sahaja, termasuk kita dalam nak bertasawuf ataupun kita kata nak tazkiyah, nak menyuci jiwa, Nabi dah ajar satu persatu kepada kita bagaimana cara penyucian jiwa berdasarkan wahyu. Jadi inilah panduan kita. Sekadar tu sahaja. Moga-moga apa yang kita bincang ni menjadi panduan kepada kita, dan kita doa kepada Allah supaya Allah panjangkan umur kita untuk bertemu dengan Ramadan, dan Allah berkati kita di bulan Ramadan boleh beramal lebih baik daripada tahun-tahun yang lepas. Akhirnya saya ni belang-belang mari jauh ni saya bawa juga tabung madrasah. Jadi hok mana-mana nak beri sumbangan sikit sebanyak,
dialu-alukan sangat. Sekadar tu wallahu alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan kepada Ustaz Syekh Muhammad Azwan. Walaupun Syekh saya Malaysia tak ibarat pun Syekh Muhammad Azwan puan tidak. Jadi sebenarnya Ustaz, kita kena amal dengan ilmu dan kita berpasankan dengan kuasa-kuasa tentang ibadat kita ni. Dan kita kena benar ada jangan cepat hukum, kita tetap support kita lah. Boleh dulu jadi insyaAllah. Sekian.